Pada 11 Mei yang lalu, saya telah membuat laporan polis di Balai Polis Bukit Sentosa, Hulu Selangor, meminta pihak polis menyiasat salinan surat yang dihantar oleh Ketua Bahagian UMNO Hulu Selangor kepada Menteri Dalam Negeri Syamuddin Hussein yang mengatakan beliau telah mengenal pasti warga asing untuk diberikan kerakyatan untuk membantu BN dalam PRU ke-13 dan pilihan raya selanjutnya. Saya juga meminta pihak polis menyiasat kemungkinan wujudnya sindiket pemberian MyKad kepada warga asing sebagaimana yang berlaku di meluas di Sabah. Hari ini kami membawa Dr. Chong Eng Leong, penulis buku Lest We Forget. Ya, ini buku beliau, Security and Sovereignty of Sabah. Salah seorang yang amat gigih dalam memperjuangkan dan mendedahkan projek IC di Sabah. Dalam pilihan raya umum ke-10 tahun 1999, beliau bertanding di Don Likas, ya. Bertanding Don Likas sebagai calon PBS yang ketika itu masih di luar BN, melawan calon BN Yong Tes. Beliau tewas tetapi membuat petition ke mahkamah untuk membatalkan keputusan pilihan raya, kerana daftar pemilih kursi Likas dikotori dengan pengundi-pengundi hantu. Pengundi-pengundi hantu tersebut adalah terdiri dari mereka yang bukan warga negara tetapi memiliki kad pengenalan MyKad. Petition beliau diterima mahkamah dan pilihan raya diadakan semula. Projek IC tidak begitu diketahui di Semenanjung tetapi merupakan isu politik yang sentiasa panas di Sabah. Pelbagai pihak dari Pakatan Rakyat dan juga daripada kalangan BN telah meminta dibentuk Suruhan Raya Diraja untuk menangani isu tersebut. Sehingga ini kerajaan BN tidak mahu menangani isu tersebut secara serius. Meskipun pemimpin-pemimpin pusat termasuk Perdana Menteri sendiri pernah membuat kenyataan bahawa suasana pendataan haram, suasana pendataan tanah izin di Sarawak adalah suatu perkara yang serius. Sehingga tentunya pihak BN tidak mahu menangani ini dengan serius kerana projek IC adalah projek UMNO Sabah untuk merubah demografi negeri tersebut untuk memastikan UMNO terus berkuasa di sana. Sudah sampai masanya rakyat Semenanjung memahami betul-betul isu projek IC kerana kemungkinan ianya dibawa ke sini adalah amat besar. Dan ini kita dapat indication daripada surat yang dikeluarkan oleh Ketua UMNO bahagian Hulu Selangor. Walaupun dia menafikan keaslian surat tersebut, katakan tanda tangan itu adalah merupakan tipu ataupun forgery, sebenarnya kes ini juga sama berlaku di Sabah, di mana seorang UMNO yang mengeluarkan surat untuk melakukan projek IC ini yang bernama Karim Ghani, dalam testament di mahkamah mengatakan surat itu juga palsu. Ya, tetapi hakim mengatakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Karim Ghani itu adalah suspicious, kata beliau, ya. Jadi kita semua masih ingat lagi bahawa Datuk Seri Najib telah bersumpah untuk mempertahankan Putrajaya dengan apa cara sekalipun. Saya melihat modus operandi yang dilakukan di Sabah melalui sedikit pemberian kerakyatan kepada warga asing adalah cara yang paling berkesan. Projek IC adalah cabaran yang paling besar kepada Pakatan Rakyat. Justru itu ianya merupakan salah satu unsur dalam buku jingga. Buku jingga? Ya, buku jingga, ya. Yang menyebut dalam buku jingga bahagian ketiga, kita berjanji menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyelesaikan kemelut pendatang tanpa izin dan kerakyatan di Sabah. Sementara kita berjanji kepada rakyat Sabah untuk menyelesaikan perkara ini, oleh itu ketika yang sama kita di Semenanjung harus bersiap siaga, harus sentiasa vigilant. Kemungkinan sedikit tersebut melebarkan sayapnya di Malaysia. Selain daripada Dr. Chong, ya, seorang lagi penulis yang bernama Mutalib MD, ya, menulis sebuah buku yang tebal
yang bertajuk IC palsu, yang penuh dengan dokumentasi-dokumentasi kes-kes warga asing yang diberikan kerakyatan di Sabah, dan kemudiannya nama mereka terdapat di dalam senarai daftar pengundi. Ya. Ini merupakan apa yang berlaku di Sabah. Ya. Jadi sekarang kita telah nampak imbas-imbas yang berlaku di Malaysia, dan kita harus bersiap sedia untuk menghadapi perkara ini. The modus operandi Project IC di Sabah. Ini Project IC di Sabah, another name for it is Project Mahathir. The modus operandi, I tell you about two stage, dua incidents. One in the 80-an, one in the 90-an. In the 80s, Hasna Ibrahim, who is now PKR member di Sabah, ada peranan tahan di ISA kerana dia terlibat dalam Project IC punya kekeluaran Project IC kepada orang asing di Sabah. Selepas dia keluar daripada ISA dan during my election petition 1999, dia sebagai sebenarnya witness, dia kasih tahu mahkamah bahawa in 1986 dia ada terlibat dalam mesyuarat meeting with Mega Unit in the presence of Bukit Aman punya representation 3, Ahmad Sarji, National Secretary, and then pengarah immigration, pengarah JPN. Mesyuarat itu was about how to give IC to foreigners in Sabah. One of them tidak setuju, dan Mega Unit cakap ini sudah disetujui oleh Dr. Mahathir, which therefore we call it Project Mahathir. Apa proses dapat IC? Orang asing di Sabah sudah dapat cari dia orang punya ketua. Jangan pergi cari itu orang asing, ketua cari itu orang asing. They sign a document, statutory declaration, sijil akuan. Dalam sijil akuan is written down there, I so and so, lahir di so and so kampung di Sabah. Sign. Ketua kampung of that particular kampung sign juga, ya benar ini barang ini satu orang dulu dia lahir di sini kampung, dia bilang. Hasna Ibrahim is one of the ketua kampung there. Dia sign, buta-buta sign. So with the sijil akuan dong dapat IC. Sudah dapat IC, pergi daftar sebagai voters. This is 80-an. Di 90-an, when UMNO masuk Sabah 1991, terus they form one task force, UMNO Task Force, Sabah UMNO Task Force. Their job is to look for foreigners, again, sijil akuan, bagi IC, register as UMNO member and register as voters in Sabah. Ketua UMNO Task Force itu musim di Sabah ialah Musa Aman. Ini sekarang benar Ketua Menteri. Timbalannya ialah Yahya Husin, currently Deputy Chief Minister of Sabah. Who told me this? Who told the world about this UMNO Task Force? It was told by their punya Secretary Jabar Khan. Whoever of you here in Harakah ada tak? Siapa dari Harakah? Tiada. Harakah in tahun 2007 ada satu artikel statement by Jabar Khan tentang ini UMNO Task Force di Sabah. Semua dia terangkan. Tujuan dia orang ialah cari orang asing bagi IC jadi UMNO member daftar sebagai pengundi dan target 32 seats out of 48 Sabah seats, so that they can kasih kalah PBS itu musim. So come 1994 election, PBS masih menang 25 kursi out of 48.
tapi dong rampas kuasa. So same thing about di Selangor, mungkin sama juga. Dong target certain seat mau kasih tumbang Selangor punya kerajaan negeri. In the 90s punya operation, banyak hura-hura orang lapor sini, lapor sana, sampai banyak orang kena tangkap ISS pasal ini. Termasuk Jabarkan, termasuk Akjan, the new Sultan of Sulu di Sabah, termasuk 17 kaki tangan JPN, including 2 ex-director of JPN Sabah. Semua ini yang saya cakap tadi ada dalam buku saya. If I've been telling lies, saya awal sudah masuk ISA, sampai ini hari satu orang special branch pun tak pernah cari saya. This is at all cost dia mau kekalkan Putrajaya. UMNO will not form Royal Commission of Inquiry on Illegal Immigrants Project IC in Sabah because they know they got involved in it. Pakatan Rakyat buku tinggal bos Sabah ada statement bilang kami akan tarik balik itu projek IC, kasih buktikan dia orang punya kerakyatan, at the same time gugurkan nama dia orang kalau ada dalam daftar pemilih. This is a very bold step taken by PKR. Tapi kami on humanitarian ground bagi dia orang peluang apply for PR juga, but according to our immigration law. But PN di Sabah putar-pulikan kami punya statement, bilang kami mau bagi legal status to illegal immigrants. Itu paperless, undocumented, orang memang sudah undocumented, dia memang andal kurang terus tidak akan mengana tentang kerakyatan dan vote names in the electoral roll, bukan enggak? So I hope now kami ada satu national based party ambil peran tentang Sabah punya isu on project IC. We hope by changing the government kita boleh menyelamatkan Sabah dalam Malaysia.